Assalamualaikum semua. Okey, hari ini perbincangan soalan modul intervensi pembelajaran tingkatan 4 set 2 bahagian A 2020 kertas 2. Untuk bahagian A mengandungi 4 soalan. Pelajar mestilah menjawab semua soalan. Markah diperuntukkan untuk bahagian A adalah 20 markah. Soalan yang pertama iaitu soalan nombor 1. Raja 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tindak balas di antara logam kalsium dengan air. Raja 1 menunjukkan kalsium dimasukkan ke dalam sebuah bikar yang mengandungi air. Gas yang terhasil dikumpulkan melalui silinder penyukat yang ditelangkupkan ke atas logam kalsium. Isi padu gas yang terkumpul bagi setiap 2 minit dicatatkan dalam jadual 1. Untuk soalan A, berdasarkan Raja 1, lengkapkan jadual 1. Jadual 1 adalah kekosongan bagi isi padu gas pada minit ke-6. Okay, mari kita membuat bacaan bagi silinder penyukat. Untuk menyukat isi padu gas, bacaan bermula daripada atas ke bawah, iaitu ruangan kosong yang tidak mengandungi air. Maka bacaannya adalah 20 lebih. Didapati satu skala adalah 0.2. Maka jawapan adalah 22 cm padu bagi isi padu gas minit yang ke-6. Untuk B, dengan menggunakan data daripada jadual 1, lukiskan graf isi padu gas melawan masa. Okey, ini data yang kita telah perolehi daripada jawapan A. Untuk paksi Y ataupun paksi menegak adalah isi padu gas cm padu, manakala paksi X iaitu paksi mendatar adalah masa di dalam minit. Untuk titik pertama 2 minit dan isi padu gas adalah 7.2, so kita hendaklah tandakan pangkah untuk titik pertama. Titik kedua bagi 4 minit, isi padu gas 12 cm padu. Seterusnya untuk masa ke-6 minit, untuk masa ke-8 minit, ke-10 minit dan akhir sekali ke-12 minit. Selepas itu sambungkan menggunakan pensel pada setiap titik yang telah kita tandakan. Pelajar hendaklah melukis satu line sahaja bagi garis lengkung dan hendaklah dibuat tidak menggunakan pembaris. Markah diberi adalah 2 markah. 1 markah untuk pindahkan ke semua titik dan 1 markah adalah bentuk graf. Untuk soalan seterusnya, ini adalah data daripada jadual yang telah dilukiskan. Untuk C, soalan C, berdasarkan graf, ramalkan isi padu gas pada minit ke-14. Untuk graf ini tidak ada minit yang ke-14, tetapi kita boleh meramalkan berdasarkan minit yang ke-10 adalah 26 dan minit yang ke-12 juga 26. Didapati isi padu gas adalah tidak berubah bermula pada selepas minit ke-10. Maka andaian ataupun ramalan isi padu gas pada minit ke-14 adalah sama, iaitu 26. Untuk soalan D, apakah hubungan antara isi padu gas yang dikumpulkan dengan masa? Jawapannya adalah semakin bertambah masa, semakin bertambah isi padu gas yang terhasil. Untuk soalan yang kedua, iaitu nombor 2, Raja 2.1 dan Raja 2.2 menunjukkan susunan radas eksperimen untuk mengkaji penghasilan tenaga elektrik. Untuk mengkaji penghasilan tenaga elektrik, ya, didapati Raja 2.1 apabila menggunakan elektrolit ataupun larutan asid sulfurik cair, didapati
bacaan voltmeter menunjukkan perubahan. Manakala rajah 2.2 apabila menggunakan elektrolit ataupun larutan gula, bacaan voltmeter tidak menunjukkan sebarang bacaan. Maka untuk menjawab soalan A1, nyatakan satu pemerhatian daripada eksperimen di atas. Jawapannya adalah jarum voltmeter terpesong pada rajah 2.1 berbanding rajah 2.2. Pelajar boleh menyatakan rajah 2.2 berada di hadapan. Contohnya, jarum voltmeter tidak terpesong pada rajah 2.2 berbanding rajah 2.1. Seterusnya A2 Roman, tuliskan bacaan voltmeter yang ditunjukkan pada rajah 2.1. Di sini ya, bacaannya adalah 1.3. 1 skala menunjukkan 0.1. Maka 1, 2, 3. Jadi 0.3 ditambah dengan 1 menghasilkan 1.3 volt. Jawapan kepada B adalah apakah inferen yang boleh dibuat daripada pesongan jarum voltmeter? Okey, jawapannya adalah arus elektrik terhasil pada rajah 2.1. Pelajar boleh melihat apakah tujuan eksperimen ini, iaitu mengkaji penghasilan tenaga elektrik. So, inferen adalah arus elektrik terhasil pada rajah 2.1. Soalan seterusnya, C. Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi dalam eksperimen ini. Kita dapati rajah 2.1 perbezaannya dari segi larutan yang digunakan. Asid sulfurik cair bagi rajah 2.1 dan larutan gula dalam rajah 2.2. Maka jawapannya adalah jenis elektrolit, jenis bahan ataupun jenis larutan. Untuk soalan B, berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi sel ringkas, iaitu DSO. Untuk jawapan DSO, selepas perkataan bagi hendaklah ditulis, iaitu sel ringkas. Jawapannya adalah sel ringkas adalah bahan yang menyebabkan jarum voltmeter terpesong. Untuk pengetahuan pelajar, kita hendaklah menilai yang manakah satu menghasilkan sel ringkas. Sel ringkas berdasarkan kepada pemerhatian di mana jarum voltmeter yang terpesong. Ini adalah didapati daripada rajah 2.1 sahaja. Maka DSO adalah untuk jarum voltmeter yang terpesong. Seterusnya soalan nombor 3. Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kereaktifan tindak balas oksida logam. Rajah 3 menunjukkan hasil keputusan eksperimen ini. Jenis bahan magnesium oksida ditambah dengan karbon dan dipanaskan. Keadaan bahan tidak ada perubahan ataupun tiada perubahan. Manakala kuperan 2 oksida ditambah dengan karbon dan dipanaskan, keadaan bahan didapati serbuk hitam bertukar kepada perak. Nyatakan satu pemerhatian berdasarkan pemerhatian pada jadual 4. Jawapannya adalah kuperan 2 oksida berubah daripada serbuk hitam kepada perang apabila bertindak balas dengan karbon berbanding tindak balas magnesium oksida. Pelajar juga boleh membuat magnesium oksida tiada perubahan apabila bertindak balas dengan karbon berbanding kuperan 2 oksida yang berubah daripada serbuk hitam kepada perak. Untuk soalan B, nyatakan pemboleh ubah yang pertama dimalarkan. Biasanya kita hendaklah melihat
gambar rajah ataupun jadual. Gambar rajah kita hendaklah melihat juga kepada bahan yang digunakan. Jawapannya adalah jenis serbuk ataupun jisim bahan. Bergerak balas adalah keadaan bahan. Pelajar juga boleh mencari pemboleh ubah bergerak balas daripada jadual yang diberikan, iaitu tajuk untuk kotak di sebelah kanan bagi pemboleh buah bergerak balas dan tajuk bagi kotak di sebelah kiri bagi pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, untuk soalan C, nyatakan hipotesi berdasarkan eksperimen ini. Sekiranya kita menggunakan perkataan jika, ini jawapannya. Jika kupron 2 oksida bertindak balas dengan karbon, maka serbuk peran terhasil ataupun terdapat perubahan. Jawapan lain adalah magnesium lebih reaktif daripada karbon. Pelajar juga boleh menggunakan pemboleh ubah yang kedua, iaitu jika magnesium oksida bertindak balas dengan karbon, maka tiada perubahan berlaku. Ataupun jawapan yang keempat adalah kupron kurang reaktif daripada karbon. Untuk soalan D, eksperimen ini diulang dengan menggunakan aluminium oksida. Ramalkan apakah yang akan berlaku. Okey, jawapannya adalah pepejal kelabu terhasil ataupun terdapat perubahan berlaku. Kenapa jawapan terdapat perubahan berlaku? Ini adalah kerana aluminium juga lebih reaktif daripada karbon. Untuk soalan yang keempat, Rajak 4 menunjukkan 3 buah lampu suluh yang diletakkan di hadapan skrin putih. Okay, untuk lampu suluh yang pertama, iaitu lampu suluh cahaya merah dipancarkan ke skrin putih. Lampu suluh yang kedua cahaya hijau, dan seterusnya lampu suluh cahaya biru. Okay, didapati di bahagian ini menghasilkan warna merah, kuning iaitu gabungan merah dan hijau. Okay, manakala gabungan hijau dan biru menghasilkan warna sian dan cahaya biru di bahagian bawah. Okay, jadual 4 menunjukkan keputusan eksperimen ini. Warna cahaya lampu suluh merah dan hijau menghasilkan kuning, hijau dan biru akan menghasilkan warna apa? Okey, kita lihat hijau dan biru menghasilkan warna sian. Okey, jadi ini adalah lengkapkan jadual 4 menyatakan warna yang terhasil daripada warna campuran cahaya hijau dan biru. Berdasarkan Rajak 4, soalan B, nyatakan warna yang terhasil pada S. Okey, ini adalah S, iaitu cahaya yang terhasil adalah putih. Untuk pengetahuan pelajar, warna merah dicampur dengan warna hijau dan warna biru, iaitu 3 warna primer akan menghasilkan warna putih. Untuk C, nyatakan pemboleh ubah 1 Roman dimalarkan. Okay, jawapannya adalah warna skrin. Kita hendaklah menggunakan warna putih supaya warna yang terhasil akan jelas kelihatan. Dimanipulasikan adalah penambahan cahaya primer. Untuk soalan D, nyatakan satu hipotesi berdasarkan eksperimen ini. Jawapannya, jika cahaya merah dicampurkan dengan cahaya hijau, maka cahaya kuning terhasil. Selain pada itu adalah jika cahaya hijau dicampur dengan cahaya biru, maka cahaya sian terhasil. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga ianya bermanfaat untuk semua. Saya hadiahkan bunga yang mekar berkembang
Sesiapa ataupun pelajar yang belum subscribe channel cikgu, sila menekan butang merah untuk tanda penghargaan ataupun terima kasih, dan boleh menekan like sekiranya video cikgu ini bermanfaat. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Everything changes.